Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah yang saya hormati Tuan Imam Barisan AJK Surau Jumaat Darul Huda dan juga tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini insya-Allah kita akan lihat perbincangan mengenai dengan ada beberapa situasi yang disunat yang diwajibkan untuk imam niat sebagai imam. Sebelum daripada itu suka saya sebutkan mengenai dengan dalam sembahyang ini imam tidak wajib niat imam. Yang wajib niat adalah makmum. Makmum wajib niat makmum. Dalam sembahyang fardu lah maksud saya. Bila kita sembahyang yang wajib ni adalah qasad, ta'arud dan juga ta'yin. Aku sembahyang fardu zuhur, aku sembahyang fardu asar, itu saja yang wajib. Selain daripada itu 4 rakaat, bilangan rakaat 4 rakaat ataupun tunai qada ataupun tunai kerana Allah Subhanahu wa taala, semua adalah perkara-perkara yang sunat, tidak diwajibkan. Sehingga seseorang yang tertinggal sembahyang, semalam tak sembahyang subuh, terbangun lambat, tak sembahyang subuh semalam, dia nak qada tu saja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Taala tak niat qada pun tak apa. Niat qada tu sunat. Saja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat qada. 2 rakaat sunat, qada pun adalah sunat. Sunat untuk niat, tidak diwajibkan. Sama juga kita sembahyang fardu subuh pada pagi ini, saja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat tunai. Tunai itu adalah sunat, tidak diwajibkan. Tunai lawan dia qada. Dalam sembahyang berjemaah yang diwajibkan adalah makmum. Saja aku sembahyang fardu subuh makmum, kena niat makmum. Kalau seseorang makmum tidak niat makmum, sembahyang dia tak sah. Sebab apa sembahyang dia tidak sah? Dia ikut imam, pergerakan dia terkait dengan imam, dan dia tidak akan memulakan apa-apa pergerakan melainkan imam kena mula dulu. Bila mana dia ikut semua pergerakan imam tapi dia tak niat imam, dia tak niat makmum, maka hukumnya adalah tak sah sembahyang makmum tersebut. Dia wajib niat makmum ketika mana takbiratul ihram. Saja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala, ataupun saja aku sembahyang fardu subuh makmum, cukup. Itu hukumnya wajib. Dan niat makmum ini perlu ketika takbiratul ihram. Dia tak boleh selepas takbiratul ihram. Dalam niat sembahyang pun begitulah. Niat sembahyang adalah dalam takbiratul ihram. Maksud takbiratul ihram adalah takbir yang pertama. Takbiratul ihram makna takbir yang mengharamkan semua perkara yang halal. Itu dipanggil takbiratul ihram. Sebab apa dia mengharamkan semua perkara yang halal? Ketika sembahyang tak boleh makan, ketika sembahyang tidak boleh minum, ketika sembahyang tak boleh bercakap. Semua perkara yang halal di luar daripada solat, dia akan jadi haram dalam solat. Itu dipanggil takbiratul ihram. Bila di akhir sembahyang dipanggil salam. Akhir sekali kita akan beri salam. Salam tersebut dipanggil salam tahallul, menghalalkan kembali perkara yang haram. Tadi haram bercakap, kita dah beri salam, halal balik bercakap. Tadi haram makan, kita beri salam, halal balik bercakap. Boleh untuk seseorang itu bercakap. Niat sembahyang, niat makmum adalah ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram makna ketika perkataan Allah sampai akbar, itulah tempat niat kita. Sama juga sembahyang qasar. Qasar ni tuan-tuan pergi perjalanan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Perjalanan tuan-tuan 2 marhalah, 81 km lah 2 marhalah. Bila mana perjalanan tersebut jauh 2 marhalah,
tuan-tuan nak buat jamak dan juga qasar. Qasar tersebut jamak menghimpunkan dua solat, solat zuhur dan solat asar dalam satu waktu semayang. Itu dipanggil jamak. Jamak maksud apa? Mengumpulkan dua solat. Aku semayang fardu zuhur, aku semayang fardu asar dalam satu waktu. Zuhur ada waktu dia, asar ada waktu dia. Tapi kita ambil dua-dua semayang ni, kita letakkan dalam satu waktu, itu dipanggil jamak. Jamak mana kita gabungkan, kita kumpulkan. Sebenarnya dalam sembahyang Quran menyatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang ada waktu yang telah ditetapkan. Dalam mazhab Hanafi jamak-jamak ni tidak ada. Sebab dalil dia Allah Taala telah tetapkan setiap sembahyang ada waktu dia. Tak boleh kita nak tarik-tarik asar ke zuhur, maghrib isyak ke maghrib, maghrib ke isyak, kita tak boleh tarik. Dan namun begitu dalam mazhab yang lain termasuk mazhab Syafi'i kita ada solat jamak. Dalam mazhab Hanafi tak ada. Sebab dia kata jamak tak ada dalam Quran. Solat jamak, hukum solat jamak tak ada dalam Quran. Yang ada dalam Quran innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang ada waktu yang telah ditetapkan. Bila waktu masuk, bila akhir waktu. Bila Quran dah sebut sembahyang ini ada waktu yang telah ditetapkan, tak boleh untuk kita jamak. Jamak tak ada dalam Quran, jamak hadis. Quran dengan hadis, Quran lagi tinggi. Jadi mazhab Hanafi gunakan hukum Quran, tidak ada jamak. Melainkan dalam mazhab Hanafi ini jamak yang ada ketika mana seseorang menunaikan haji. Sebab Nabi buat jamak ketika mana menunaikan haji. Sebab yang membenarkan jamak di sisi mazhab Hanafi ini bukanlah kerana safar, kerana bermusafir, tetapi kerana ibadat haji. Ibadat haji ketika mana berada di ketika mana bermabit di Muzdalifah, Nabi akan buat jamak takhir antara maghrib isyak. Nabi buat dalam waktu isyak, maghrib dan juga isyak. Ini jamak yang Nabi buat. Jadi mazhab Hanafi kata jamak ni ada, tapi ketika seseorang menunaikan haji sahaja. Jamak tak semestinya niat. Jamak tidak semestinya niat dalam semayang. Tuan-tuan semayang dalam perjalanan daripada Kuala Lumpur balik ke Kedah, tuan-tuan niat nak buat jamak takdim. Jamak takdim maknanya solat zuhur dan juga asar dalam waktu zuhur. Takdim ni makna mendahului. Asar tak masuk lagi, kita dahulukan asar, masuk ke tarik ke waktu zuhur. Jamak takdim wajib niat adalah pada sembahyang pertama, bukan takbiratul ihram, pada sembahyang pertama. Maksudnya tuan-tuan dalam perjalanan nak balik Kedah, ada orang tanya saya dalam beberapa minggu yang lalu, dia nak pergi ke Johor ni, tapi adakah nak buat jamak dan juga solat jamak dan qasar ni lepas dua marhalah? Dia tak syaratkan lepas dua marhalah. Syarat dia lepas kawasan kita lah. Lepas kawasan kita, kita dah boleh buat jamak dan juga qasar, tak perlu tunggu sampai dua marhalah. Yang penting destinasi kita dua marhalah. Destinasi yang kita nak tuju dua marhalah. Nak buat jamak qasar tak perlu tunggu sampai dua marhalah. Mana lepas 81 km barulah kita boleh buat jamak qasar. Tak perlu tunggu sampai 81. Yang penting destinasi kita 90 km ke 100 km ke, dalam perjalanan tu walaupun baru 10 km je dah boleh buat jamak qasar. Yang penting lepas daripada kawasan kita. Kawasan ini sebenarnya kalau seseorang duduk di kota, dia ada kota A, kota B, kota C contoh. Kemudian di hadapan sana ada dipanggil pintu gate untuk keluar daripada kota tersebut. Keluar daripada kota tu maka boleh buat jamak dan juga qasar. Cuma kita ni perkampungan ataupun kawasan kita kawasan yang rapat-rapat. Kalau tuan-tuan lihat daripada Wangsa Maju ke Setiawangsa, kemudian Setiawangsa AU Keramat 1, AU Keramat 2, AU Keramat 3, kemudian sebelah sana pula Datuk Keramat, semua terhimpit dekat-dekat, seolah-olah semua dalam satu kawasan. Bagi pandangan saya lebih mengambil pandangan yang berhati-hati, yang lebih selamat,
tuan-tuan keluar daripada tol lah. Bila keluar daripada tol ni, kita dah terpisah dah daripada kawasan kita. Sebab bila kita keluar daripada tol, tuan-tuan nak pergi ke Melaka. Melaka ni tuan-tuan keluar tol Sungai Besi, keluar tol Sungai Besi. Keluar tol Sungai Besi dah boleh buat jamak dan juga qasar. Sebelum daripada tol Sungai Besi, ada sebahagian ustaz kata boleh buat jamak qasar. Itu terpulanglah kepada pendapat masing-masing lah. Tapi saya mengambil langkah berhati-hati. Semua kawasan yang selepas daripada tol Sungai Besi ni nak masuk ke Kuala Lumpur, itu semua dah kawasan dah rapat-rapat lah. Semua kita panggil kawasan perumahan tu sudah penuh. Lebih selamat tuan-tuan nak pergi ke Melaka, nak pergi ke Johor, lepas tol Sungai Besi dah boleh buat jamak. Kalau tuan-tuan nak pergi ke Kedah, ke Perak, ke belah utara, maka lepas daripada tol Sungai Buloh, melepasi tol dia, lepas pada itu dah tuan-tuan jarang sangat jumpa rumah dah. Di situ dah tuan-tuan boleh buat jamak dan juga qasar. Sebelum daripada tol Sungai Buloh ni, kadang-kadang masih banyak lagi rumah dan juga kondominium, flat dan juga taman perkampungan. Jadi semua tu dianggap satu lah. Sebab Kuala Lumpur ni satu bandar yang padat. Jadi keluar selepas daripada tu, lepas daripada tol. Tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suka saya sebutkan mengenai dengan jamak takdim. Niat dia adalah niat jamak, bukan niat sembahyang. Tuan-tuan kena faham perkara yang saya nak sebutkan adalah niat sembahyang, niat jamak, niat qasar, niat imam, niat makmum. Semua berbeza. Niat sembahyang semua pada takbiratul ihram dalam mazhab Syafi'i lah. Dalam mazhab Syafi'i semua pada takbiratul ihram. Cuma dalam mazhab yang lain sebelum sembahyang. Dia lebih mudah sebenarnya sebelum sembahyang. Cuma mazhab Syafi'i dia agak keras sikit dalam bab niat. Hanya pada takbiratul ihram, ketika seseorang menyebut Allah sampailah akbar takbir, di situlah Allahu akbar, di situlah tempat niat. Tempat yang kita niat saja aku sembahyang fardu zuhur. Dia hanya lintasan hati. Ada orang kata baca dalam hati, dia bukan baca, dia lintas dalam hati. Aku sembahyang fardu zuhur makmum. Itu kita lintaskan dalam hati lah. Sebab dalam hati kita tak panggil baca. Baca mulut. Hati kita panggil lintas. Dia lintas dalam hati. Sembahyang 5 fardu, 5 waktu kita sembahyang. Setiap niat sembahyang itu adalah berada di takbiratul ihram. Kemudian dalam mazhab yang lain, sebelum dia sembahyang, dia nak masuk masjid, masuk surau, dia masuk dalam saf, dia niatlah aku sembahyang fardu subuh ni mengikut imam, Allahu akbar. Dah. Dan ini yang disarankan kepada mereka yang ditimpa penyakit was-was yang teruk lah. Bila orang yang mana dia diuji dengan penyakit yang was-was, dia tak boleh nak masuk niat ni, susah. Dia nak lintaskan niat tu susah sangat. Sampai berbelas-belas kali takbiratul ihram. Untuk orang seperti ni ikut mazhab lain lah. Sebab dia akan menyeksa diri dia. Setiap kali nak sembahyang tu rasa macam satu bebanan, macam bukit, macam nak tanggung bukit tu. Nak sembahyang, nak takbiratul ihram je, itu punya susah. Ikut dalam mazhab yang lain, sebelum sembahyang tuan-tuan masuk dalam saf, masuk dalam saf, berdiri saf, niat aku sembahyang fardu zuhur, Allahu akbar, makmum Allahu akbar. Tapi orang yang setakat penyakit was-was yang simple, yang sikit-sikit, kadang-kadang 2 kali takbir, 3 kali takbir, itu perkara biasalah. Itu tak perlulah kita ikut dalam mazhab yang lain. Niat sembahyang dalam mazhab Syafi'i secara umum adalah semua pada takbiratul ihram. Niat makmum dan juga imam, niat makmum juga pada takbiratul ihram, tak ada pada tempat yang lain. Manakala imam, niat imam bila-bila masa dia boleh niat imam. Kalau dia niat imam pada takbiratul ihram, itu yang terbaik, dia dapat solat pahala solat berjemaah sempurna. Kalau imam tak niat takbiratul ihram, niat imam hanya niat imam pada takbir yang keempat sembahyang zuhur, maka rakaat yang keempat sembahyang zuhur dia akan mendapat pahala berjemaah 3 rakaat lagi, seolah-olah dia sembahyang seorang. Macam mana dia nak niat imam? Niat imam contohnya dia terlupa nak niat imam. Saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Taala.
Rakaat yang keempat baru teringat tak niat imam. Niat saja aku menjadi imam solat ni kerana Allah Ta'ala. Maka rakaat yang keempat diniat imam, jadilah sembahyang mendapat pahala sembahyang zuhur tadi tapi satu rakaat. Niat qasar, tuan-tuan nak sembahyang qasar ni makna pendek kan. Tuan-tuan dalam perjalanan nak sembahyang saja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat, saja aku sembahyang fardu asar 2 rakaat. Qasar daripada 4 menjadi 2. Yang 2 tak boleh pendek dah, yang 3 rakaat pun tak boleh pendek dah. 4 rakaat jadi 2. Tuan-tuan sembahyang nak niat saja aku sembahyang fardu zuhur qasar, itu niat pada takbiratul ihram, tak boleh niat pada tempat lain. Saja aku sembahyang fardu zuhur qasar pun boleh, 2 rakaat pun boleh. 2 rakaat tu makna qasar, qasar tu adalah makna 2 rakaat. Saja aku sembahyang fardu asar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, boleh. Bila tuan-tuan sembahyang qasar 2 rakaat ataupun qasar, niat tersebut mesti niat pada takbiratul ihram. Mana saja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan dah lepas takbiratul ihram saja aku sembahyang fardu zuhur kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar, kemudian nak buat 2 rakaat ni, nak buat 2 rakaat. Tadi tuan-tuan tak ada niat berapa rakaat, tak ada niat berapa rakaat. Niat saja aku sembahyang fardu zuhur dalam perjalanan ni kerana Allah Ta'ala. Dalam sembahyang terlintas nak buat 2 rakaat, tuan-tuan niat 2 rakaat, maka tak boleh niat qasar, niat pendekkan sembahyang 4 menjadi 2 rakaat hanya pada takbiratul ihram sahaja. Kalau tuan-tuan tak niat apa saja aku sembahyang fardu zuhur kerana Allah Ta'ala, dia jadi 4 rakaat. Dia jadi asal, jadi hukum asal 4 rakaat. Okey. Niat jamak, niat jamak ini jamak takdim maksud saya, jamak yang zuhur dan asar dalam waktu zuhur. Jamak takdim ini niat dia bukan pada takbiratul ihram. Itu yang terbaik lah. Takbiratul ihram yang terbaik. Saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat, saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat contoh, ataupun 2 rakaat dijamakkan dengan sembahyang fardu asar, makmum kerana Allah Ta'ala. Saja aku sembahyang fardu zuhur nak jamakkan dengan sembahyang fardu asar kerana Allah Ta'ala. Niat pada takbiratul ihram, itu yang terbaik. Tapi kadang-kadang seseorang tu dia susah nak niat, panjang ke apa ke susah. Tuan-tuan sembahyang macam biasa je, saja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Kemudian lepas daripada tuan-tuan niatlah, aku nak jamak dalam niat dalam hati, aku nak jamakkan sembahyang ni dengan sembahyang fardu asar, aku nak jamakkan sembahyang zuhur ni dengan sembahyang fardu asar. Dah. Niat selepas takbiratul ihram boleh. Niat sebelum beri salam pun boleh. Tuan-tuan terlupa nak niat jamak, niat teringat ketika tahiyat akhir atau ketika sujud yang terakhir, pada rakaat yang terakhir, niat dalam hati, aku nak jamakkan solat ini dengan solat fardu asar, cukup. Dalam takbiratul ihram niat saja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat saja. Niat jamak itu lain, niat qasar itu lain. Ada orang dia buat jamak dan qasar, ada orang dia buat jamak sahaja, ada orang dia buat qasar sahaja. Terpulang. Selalu kita akan buat dua-dua, lebih mudah. Kita akan buat dua-dua, jamak dan qasar. Jamak mana kita compilekan, himpunkan solat fardu zuhur, solat fardu asar, kita letakkan dalam waktu zuhur, itu dipanggil jamak. Satu lagi qasar, kita pendekkan 2 rakaat. Kita akan buat dua-dua sekali selalunya dalam ketika bermusafir. Cuma niat itu qasar 2 rakaat tu, qasar niatnya wajib pada takbiratul ihram. Adapun niat jamak, niat jamak maksud saya jamak takdim, hanya sunat pada takbiratul ihram, tapi wajib pada sembahyang yang pertama. Sembahyang pertama sembahyang zuhur lah. Sebelum selesai sembahyang zuhur, tuan-tuan niat dalam hati nak jamakkan sembahyang dengan sembahyang fardu asar. Tuan-tuan terlupa, saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar, dah beri salam baru teringat, tak niat jamak tadi, boleh tak nak jamak sekarang ni? Dah beri salam dah, nak niat jamak, nak sembahyang asar pula lepas ni. Pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i ada, boleh. Pendapat yang kuat tak dibenarkan. Bila tuan-tuan dah beri salam, dah tak terlupa nak niat jamak, tunggu sembahyang asar nantilah baru sembahyang asar. Itu perbezaan dia niat qasar dan juga jamak.
Cuma jamak takhir ni makna lewat, yang dikemudiankan takhir. Jamak takhir zuhur dan asar dalam waktu asar, waktu yang kedua. Takhir ni makna lewat. Bila mana tuan-tuan buat zuhur dan asar dalam waktu asar, apa yang bila perlu niat jamak, tuan-tuan tak perlu niat jamak dah dalam sembahyang. Tuan-tuan sembahyang zuhur dan asar dalam waktu asar, komplit buat sekali dengan qasar. Masuk azan asar, tuan-tuan buat saja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, saja aku sembahyang fardu asar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Bila nak niat jamak, tak perlu niat jamak dah. Niat jamak, tuan-tuan niat pada waktu yang pertama, waktu zuhur. Waktu bukan sembahyang tau, waktu yang pertama sembahyang zuhur. Jadi bila mana tuan-tuan dalam perjalanan nak balik ke Kelantan, sedang drive, ataupun tuan-tuan baru nak keluar dari rumah ni, nak balik ke Kelantan, baru keluar dari rumah, azan zuhur keluar dari rumah. Azan zuhur tu dah masuk waktu zuhur, tuan-tuan niat dalam hati. Niat apa? Aku nak buat jamak takhir. Niat dalam hati, bagi tu anak isteri, kita buat jamak takhir. Niat dalam hati je, aku nak buat jamak takhir. Cukup. Dalam perjalanan sampai ke mana, Kuantan ke mana ke, masuk waktu asar contoh, maka tuan-tuan sembahyang, berhenti sembahyang asar, sembahyang macam biasa, saja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, saja aku sembahyang fardu asar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tak perlu niat dah jamak. Jamak tak perlu niat dah. Dalam sembahyang tak perlu niat. Kita dah niat pada waktu yang pertama, bukan solat yang pertama. Sebab itu penting bila kita drive, kita yang bawa kenderaan, kita bagi tahulah anak isteri kita belakang, dia pun tak tahu kita nak buat jamak apa ni, jamak taqdim ke jamak takhir. Ada orang dia diam ni bawa kita sampai asar, sudah masuk asar ni, kita sembahyang jamak. Nak jamak apa? Tuan-tuan tak niat jamak pada waktu zuhur, tapi nak buat jamak takhir. Kena bagi tahulah anak isteri kita nak buat jamak takhir, niat dalam hati nak buat jamak takhir. Itu je. Ini dah berhenti dah, suruh buat jamak takhir. Niat waktu bila? Niat dalam sembahyang. Niat bukan dalam sembahyang. Niat sembahyang dalam sembahyang lah. Niat jamak takhir ni niat pada waktu solat yang pertama, bukan sembahyang pertama, waktu solat yang pertama. Dan yang tuan-tuan perlu tahu, bila mana tuan-tuan buat jamak takhir, tuan-tuan perlu buat solat zuhur dulu baru solat asar. Itu sunat lah. Ikut tertib sembahyang. Tertib sembahyang ni daripada pagi, apa yang mula dulu? Solat subuh. Subuh yang first, yang mula dulu. Yang kedua solat zuhur. Yang ketiga solat asar. Yang keempat solat maghrib. Yang kelima solat isyak. Ikut itu tertib solat. Tertib solat ini hukumnya adalah sunat. Sunat. Bila tuan-tuan tertinggal sembahyang, tertinggal 5 waktu sembahyang, sakit, tuan-tuan tak boleh sembahyang, sakit, 5 waktu qada sembahyang, disunatkan tertib subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tapi kalau tuan-tuan nak buat subuh dulu lah, kemudian asar dulu, tuan-tuan nak buat yang mana sikit dulu, subuh dulu, kemudian maghrib 3 rakaat, kemudian barulah yang 4 rakaat, isyak, zuhur, asar, boleh. Tapi yang sunatnya ikut tertib. Sama juga ketika jamak dan juga qasar. Jamak dan juga qasar ni, dalam solat jamak, bila tuan-tuan buat jamak taqdim, solat zuhur dan asar dalam waktu zuhur, solat yang pertama, dalam waktu yang pertama, tuan-tuan mesti wajib zuhur dahulu 4 atau 2 rakaat, kemudian baru sembahyang asar. Kalau tuan-tuan sembahyang asar dulu tak sah. Tuan-tuan dah sembahyang asar, kena buat zuhur balik, kena buat zuhur sekali lagi, kena buat zuhur, kemudian kena buat asar sekali lagi, baru jadi. Tuan-tuan buat asar dulu, asar tak sah dalam waktu zuhur, kemudian tuan-tuan buat sembahyang zuhur tu sah, kemudian tuan-tuan kena buat asar sekali lagi. Asar kena sembahyang sekali lagi, sebab dia wajib kena sembahyang yang pertama dulu, zuhur, kemudian asar. Berbeza jamak takhir. Jamak takhir tuan-tuan buat zuhur dan asar dalam waktu asar. Nak buat zuhur ke asar? Ada orang kata buatlah asar dulu, sebab asar ni kan waktu dia, kena hormatilah waktu. Bukan hormati waktu, hormati tertib. Sunat raikan tertib, bukan raikan waktu. Raikan tertib. Apa tertib? Tertib subuh, zuhur, asar. Zuhur dulu 2 rakaat, baru asar 2 rakaat.
Ada kalau buat asar dulu sah je sebab dia sunat. Meraihkan tertib jamak takhir adalah sunat. Meraihkan tertib solat dalam jamak takdim, jamak yang pada waktu yang pertama itu wajib. Dalam waktu yang kedua solat asar, zuhur dan asar dalam waktu asar, raihkan tertib hukumnya sunat. Sebab dulu saya pergi menunaikan haji tu, ada seorang saya lambat, ada seorang mutawif sampai ke Muzdalifah. Dia kata sekarang ni kita buat jamak takhir, kita buat maghrib dulu kemudian isyak. Saya pun ikutlah maghrib dulu kemudian isyak. Sebenarnya isyak dulu sunat, tapi bukan kalau buat maghrib dulu sah je sebab dia jamak takhir. Kenalah buat jamak takhir, dia sunat je, meraihkan tertib. Isyak maghrib 3 rakaat kemudian isyak. Kalau buat isyak maghrib sah, tapi dia tak raihkan tertib, maka tidak sunat lah. Dia tak melakukan perkara yang sunat. Okey, dalam perbincangan kita pada pagi ni, antara niat solat jemaah ini yang wajibnya adalah makmum, tidaklah bagi imam. Dan bagi imam ada 4 situasi yang wajib untuk niat imam. Kalau dia tak niat imam, semayang dia tak sah. Imam tu semayang dia tak sah. Dan imam ini wajib niat imam dalam 4 situasi yang kita akan sebutkan adalah ketika takbiratul ihram. Kalau dia niat imam tak bukan ketika takbiratul ihram, maka tak sah. Tadi kita bagi tahu sah. Tadi itu untuk imam semayang biasa. Tak kiralah semayang sunat yang disunatkan jemaah, solat sunat tarawih ke, solat sunat witir pada bulan Ramadan ke, solat sunat hari raya ke, apa-apa semayang sunat yang disunatkan berjemaah ataupun semayang fardu 5 waktu, sembahyang zuhur, sembahyang asar, maghrib, isyak, dia tak semestinya niat imam dalam takbiratul ihram. Dia niat imam bila-bila masa pun boleh. Dia tak nak niat imam pun tak apa. Semayang dia sah, cuma tak dapat pahala jemaah. Kalau rakaat yang kedua baru teringat, imam teringat, tak niat imam, bukan tak niat semayang tau, tak niat imam, maka dia niat sajalah, saja aku menjadi imam, aku menjadi imam pada semayang ni, semayang zuhur ni, maka start rakaat kedua dapatlah pahala jemaah. Rakaat pertama tak ada pahala berjemaah sebab dia tak niat imam. Melainkan 4 situasi yang kita nak sebutkan ini. Situasi yang pertama, wajib kepada imam niat imam ketika takbiratul ihram. Kalau dia niat pada rakaat pertama, rakaat kedua hukumnya tak sah. Iaitu yang pertama adalah pada sembahyang Jumaat. Pada sembahyang Jumaat. Bila mana dia sembahyang Jumaat, wajib imam niat sebagai imam, dan juga wajib niat imam pada takbiratul ihram. Sebab solat Jumaat ni dia tak akan berlaku seorang. Solat Jumaat dia tak akan berlaku seorang. Jadi tidak ada orang qada solat Jumaat. Kalau dia tertinggal sembahyang Jumaat, dia tak qada sembahyang Jumaat, dia qada sembahyang Zuhur. Dia sembahyang fardu Zuhur, tapi kalau dah kita keluar daripada waktu Zuhur, dia qada lah sembahyang Zuhur walaupun pada hari Jumaat. Bila mana sembahyang Jumaat tak ada sembahyang Zuhur, tak ada sembahyang seorang walaupun 1 rakaat, maka pada ketika itu imam wajib niat imam pada takbir yang pada takbiratul ihram. Makmum hukum seperti biasalah. Makmum tak kira sembahyang apa pun dia wajib niat makmum. Sembahyang sunat pun kalau tak niat makmum pun tak sah juga sembahyang dia. Dia solat tarawih, saja aku solat sunat tarawih 2 rakaat kerana Allah Taala, dia tak niat makmum, tak sah. Sembahyang dia tak sah. Bukan tak dapat pahala jemaah, sembahyang dia tak sah. Sebab apa sembahyang tak sah? Dia rukuk ikut imam, imam rukuk dia rukuk, dia tak sujud melainkan imam sujud baru dia sujud. Dia semua pergerakan dia ikut imam tapi dia tak niat imam. Sebab itu ulama mazhab Syafi'i kata tak sah walaupun sembahyang sunat. Kalau imam meninggalkan niat imam pada sembahyang Jumaat pada takbiratul ihram, maka tidak sah solat imam tersebut. Tak kiralah imam di kalangan 40 orang jemaah yang solat Jumaat, sebab syarat dalam mazhab Syafi'i 40 orang. Dalam mazhab lain ada kata 3 orang je, ada yang kata 12 orang pun cukup. Dalam mazhab Syafi'i kita 40 orang.
sama ada jemaah cukup-cukup 40 orang ataupun lebih 40 orang, ada 1000 orang, imam tetap wajib niat imam ketika sembahyang jemaat. Walaupun imam ni dia bukannya orang sini, disebabkan orang kenal dia daripada negara luar, contohnya daripada negara luar lah. Bila datang sini orang hormati dia sebab di kalangan orang yang terkenal, orang yang terkenal, baik bacaan dia, ilmu dia bagus, banyak ilmu dia, orang suruh dia jadi imam sembahyang jemaat. Dia pun jadi imam sembahyang jemaat. Dia tak wajib jemaat sebab dia nak duduk sini pun, nak datang ke sini pun hanya 1 hari 1 malam, esok nak pergi memusafir tempat lain dah. Dia tak wajib jemaat. Tapi bila dia sampai, orang suruh dia jadi imam sembahyang jemaat. Sedangkan jemaat tidak wajib bagi dia, tapi orang suruh dia jadi imam sembahyang jemaat, dia pun jadi imam. Wajibnya imam, wajib hukumnya. Walaupun tak ada kewajipan jemaat kepada dia, bila dia naik imam sembahyang jemaat, wajib dia niat imam dalam sembahyang jemaat. Perkara yang kedua, itu sembahyang Jumaat, wajib niat imam. Perkara yang kedua, wajib niat imam pada solat mu'adah. Apa solat mu'adah? Solat mu'adah ni adalah solat yang diulangi, solat fardu yang diulangi, yang tunai. Solat fardu ni boleh diulangi, tapi dia kena tunai. Tunai tu maksud dalam waktu lah. Contoh, tuan-tuan dah sembahyang fardu subuh ni, ustaz kata tak boleh sembahyang, tak boleh sembahyang sunat lepas sembahyang fardu subuh. Tuan-tuan rajin nak sembahyang fardu subuh sekali lagi, boleh. Nak sembahyang fardu subuh sekali lagi, boleh. Walaupun kita belajar sebelum ni tidak ada sembahyang sunat selepas daripada sembahyang fardu subuh. Maksud sunat tu sunat mutlak lah, sunat dan tak ada sebab. Sembahyang fardu sekali lagi, boleh, tidak jadi masalah. Dia kena tunai. Maknanya jangan dah, sekarang dah masuk syuruk, dah habis lah waktu subuh, dah habis waktu subuh, tuan-tuan tak boleh nak ulang sembahyang subuh sekali lagi. Dia dalam waktu, dia kena tunai. Dia ada beberapa syarat kita nak ulang sembahyang ni, tapi ni bagi orang yang rajin lah. Bagi saya, tuan-tuan dapat solat sunat, jaga solat sunat rawatib pun cukup lah. Solat sunat rawatib pun dah banyak lah. Itu pun tuan-tuan takut tak terjaga solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib ni mana qabliyah dan juga ba'diyah. Tama-tama tuan-tuan nak ulang sembahyang fardu, sembahyang yang sedia ada kadang-kadang masbuk, nak ulang sembahyang fardu sekali lagi, sembahyang sunat pun tak terjaga. Cuma kita nak beritahu dari segi hukum lah. Tapi kalau tuan-tuan dapat daripada Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, Hafsah daripada Ummu Habibah, isteri Nabi. Ummu Habibah, isteri Nabi, dia kata, semenjak mana aku mendengar Nabi bersabda, siapa yang jaga solat sunat 12 rakaat 1 hari 1 malam, maka akan dibina syurga untuk dia, di dalam dibina mahligai, rumah dalam syurga nanti untuk dia. Hafsah bagi tahu, semenjak aku dengar sabdaan ni daripada Nabi, aku tak tinggal lah 12 rakaat setiap hari solat sunat 1 hari 1 malam. Yang mendengar daripada Ummu Habibah adalah nama dia Ambasah bin Abi Sufyan. Ambasah bin Abi Sufyan di kalangan sahabat Nabi yang dengar daripada Ummu Habibah. Dia kata, semenjak aku dengar daripada Ummu Habibah, siapa yang jaga solat sunat 12 rakaat 1 hari 1 malam, dibina satu mahligai dalam syurga untuk dia. Aku tak tinggal semenjak aku dengar sabdaan tersebut, sabdaan Nabi tersebut, aku dengar, aku tak pernah tinggal lah. Begitu juga yang meriwayatkan daripada Ambasah, dia pun bagi tahu perkara sama. Semenjak aku dengar daripada Ambasah, aku tak pernah tinggal 12 rakaat 1 hari 1 malam. 12 rakaat ni ada ulama kata solat sunat rawatib, ada ulama kata solat sunat mutlak. Dalam mazhab Syafi'i, kalau tak salah saya, yang dimasukkan dalam hadis ni solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib adalah solat sunat qabliyah dan juga ba'diyah. Ambillah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, selepas zuhur, 2 rakaat lepas maghrib, lepas isyak, dah 12, tambah lagi 2, dah 12 rakaat. Solat sunat sebelum asar kan. Cuma solat sunat sebelum asar ada 4 rakaat sebenarnya, solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat, solat sunat selepas zuhur 4 rakaat.
Cuma kita buat 2 rakaat, dua rakaat. Solat sunat selepas isyak. Selepas isyak 2 rakaat dalam hadis. Dalam hadis Sahih Muslim ada sebut juga 2 rakaat selepas isyak. Ada yang kata 4 rakaat lepas isyak. Lepas isyak 2 rakaat solat sunat. Kalau tuan-tuan rajin sangat nak buat sampai 4, tuan-tuan solat sunat witir lah. Tuan-tuan buat witir 2 rakaat. Mana solat sunat isyak 2 rakaat, solat sunat ba'diyah isyak 2 rakaat, solat sunat witir 2 rakaat, tambah witir 1 rakaat lagi. Kalau tuan-tuan kalau tuan-tuan rajin lah nak buat solat sunat banyak. Kita nak bagi tahu solat sunat dia ada beberapa syarat lah. Saya sebutkan sepintas lalu. Antara syarat kita nak ulang semayang sekali lagi. Kita dah semayang fardu subuh, dah semayang fardu zuhur, nak semayang sekali lagi. Syarat yang pertama mestilah dalam waktu. Dalam waktu tu maksudnya tak, kalau zuhur tak masuk asar lagi, kalau subuh tak masuk syuruk lagi. Yang keduanya, solat tersebut mestilah diulangi sekali je. Tuan-tuan tak boleh buat sampai 2-3 kali. Tuan-tuan dah semayang fardu subuh, rajin nak semayang sekali lagi, sekali tu je boleh. Tak boleh dah semayang bersama imam, semayang sekali lagi, semayang kali yang ketiga. Dia tak ada dah. Sunatnya sekali je lepas tu. Semayang fardu diulang, sunat ulang sekali je lepas tu. Kemudian antara syarat yang berikutnya adalah disunatkan mesti berjemaah. Solat sunat yang kedua ni, solat fardu yang kedua mesti berjemaah. Tuan-tuan dah semayang bersama dengan imam, kemudian nak semayang kali kedua mesti berjemaah juga. Mesti berjemaah wajib. Kalau tak dia tak boleh ulang semayang tersebut. Ya, tuan-tuan dah semayang kali pertama sempurna berjemaah, tiba-tiba nak ulang sekali lagi, ulang yang tak sempurna semayang fardu subuh seorang-seorang. Itu tak dibenarkan. Syarat nak ulang sembahyang yang tuan-tuan telah semayang fardu, kena semayang secara berjemaah. Okey, kena semayang secara berjemaah. Ataupun solat yang pertama tuan-tuan semayang seorang, mungkin dia daripada luar, daripada tempat lain lah, datang waktu zuhur, dia ingat ke dah orang semua dah semayang zuhur dah, semua semayang sunat zuhur, dia pun semayang fardu zuhur seorang-seorang. Ingat ke dah habis semayang? Elok rakaat terakhir tu semayang fardu zuhur ni, tengok muazzin datang, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, belum semayang lagi. Ingat ke dah semayang dah? Jadi kita habiskan semayang fardu zuhur kita, dah rakaat keempat tu, semayang habiskan, beri salam, masuk berjemaah, niat semayang fardu zuhur sahaja. Aku mengulangi sembahyang fardu zuhur 4 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Dia wajib. Yang semayang yang kedua juga hukumnya seperti semayang pertama. Apa yang hukum dia sama? Niat dia niat fardu juga. Tuan-tuan tak boleh niat saja aku solat sunat fardu zuhur. Tuan-tuan kena niat saja aku semayang, saja aku mengulangi lah, sebab dah semayang dah, saja aku mengulangi solat fardu zuhur. Kena ada fardu juga. Seperti mana tuan-tuan semayang subuh tadi, niat fardu, saja aku semayang fardu subuh. Tuan-tuan semayang sekali lagi, walaupun semayang tu sunat, tapi hukumnya hukum fardu. Hukum semayang tu fardu, hukum niat tu fardu. Jadi tuan-tuan niat saja aku semayang fardu subuh, walaupun hakikatnya semayang tu semayang sunat lah. Tuan-tuan dah semayang fardu subuh lah, nak semayang sekali lagi, kenalah niat fardu juga, saja aku mengulangi semayang fardu subuh. Sembahyang yang ulang ni, dia bukan semua sembahyang boleh ulang. Dia sembahyang fardu saja yang tunai, yang masih dalam waktu. Kalau tuan-tuan sembahyang fardu juga, tapi sembahyang fardu subuh qada, tuan-tuan nak ulang, itu tak boleh ulang sebab dia qada. Dia kena sembahyang tunai, baliknya boleh ulang. Kemudian sembahyang yang boleh ulang, sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah. Sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah, solat sunat tarawih, solat sunat witir pada bulan Ramadan, solat sunat hari raya, solat sunat gerhana, solat sunat minta hujan. Itu semua solat sunat yang disunatkan berjemaah. Tak kiralah sama ada tuan-tuan dah sembahyang seorang ataupun sembahyang berjemaah. Tuan-tuan dah sembahyang subuh seorang, tiba-tiba ada jemaah, tuan-tuan ikut sekali lagi jemaah
yang ada nak mendapat pahala jemaah, boleh. Tuan-tuan dah semayang fardu subuh berjemaah, nak berjemaah sekali lagi, boleh. Riwayat daripada Imam Muslim daripada Abu Zar radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda kepada Abu Zar, kaifa anta idza kana 'alaika umara yuakhiruna as-salah an waqtiha aw yumayyituna as-salah an waqtiha. Nabi kata, bertanya kepada Abu Zar, wahai Abu Zar, bagaimana kamu ni apabila kamu berhadapan dengan umara, pemimpin-pemimpin yang lewatkan solat, terkeluar pada waktu dia. Kalau zuhur tu dah masuk asar tak sembahyang zuhur lagi. Dalam satu riwayat disebut yumayyituna as-salah, makna yang mematikan solat, makna tinggalkan solat, terkeluar sampai daripada waktu dia. Qala qultu fa bima za ta'muruni, maka Abu Zar kata, fama za ta'muruni, wahai Rasulullah, apa yang kamu nak perintah, kamu nak suruh kepada aku pada ketika itu, apa yang kamu nak pesan kepada aku pada ketika itu? Nabi SAW bersabda, sallis salata fi waqtiha, kamu semayanglah pada waktunya. Semayang pada waktu, jangan tinggal. Masuk zuhur, pemimpin kamu lewatkan semayang, kamu semayang pada waktunya. Sallis salata fi waqtiha, semayanglah pada waktunya. Fa in adraktaha ma'ahum fasalliha, sekiranya kamu sempat semayang bersama dengan mereka, bersama dengan jemaah, fasalliha, kamu semayanglah bersama dengan jemaah tersebut. Fa innaha laka nafilatun, maka sesungguhnya bagi kamu semayang sunat. Maksudnya bila mana kamu semayang awal waktu, kemudian bila kamu sampai ke satu tempat, kamu bersama dengan bos kamu, bersama dengan pemimpin kamu satu tempat, mereka sedang semayang, baru semayang, maka Nabi kata semayang juga bersama dengan mereka. Itu hukumnya adalah fa innaha laka nafilatun, kerana semayang tersebut adalah semayang sunat bagi kamu. Dah semayang zuhur, semayang sekali lagi bila kita pergi ke tempat lain. Sama lah macam kita tempat kita dekat rumah kita ni surau, sembahyang dia lepas sembahyang sunat terus iqamat, dia tak ada waktu tunggu jarum saat lah. Lepas sembahyang sunat terus iqamat, kemudian imam ajak baca surah pendek, imam beri salam, kita pun keluar. Ada janji dengan kawan kita dekat masjid, kita pergi masjid, imam baru nak start sembahyang, kita dah sembahyang subuh tempat kita, disunatkan sembahyang sekali lagi subuh di kawasan tersebut. Sebab kita dah, kalau kita tak nak sembahyang, jangan kita masuk masjid, kita tunggu kat luar je lah. Tapi tunggu kat luar pun pelik juga, sebab orang lain semua dah tengah masuk masjid sembahyang, kita tunggu kat luar, buat sangka buruk, orang akan sangka buruk. Jadi kalau tuan-tuan naik dalam kereta, naik kereta, jangan turun daripada kereta, tunggu dalam kereta je. Kalau tuan-tuan dah semayang, masuk masjid tapi tak semayang, bersandar tepi tiang belakang, makmum yang beri salam tengok je, ini orang ni gila kot, mungkin dia tidak ada kewajipan semayang bagi dia, gila mungkin. Jadi orang akan sangka buruk, ataupun dia Syiah ke grup lain, tu yang tak nak semayang bersama kita tu. Padahal dia dah semayang dah tempat dia, cuma tempat kita lambat semayang, tu yang dia tak nak semayang kita, dia dah semayang dah. Jadi kalau kita dah semayang, jangan masuk masjid. Kalau kita tak nak semayang, kalau kita masuk masjid, kita semayang sekali. Bukanlah wajib. Dia bukan wajib. Kalau dia dah semayang, dia masuk masjid, imam semayang, dia tak nak semayang, boleh je, bukan wajib dia semayang. Cuma tuan-tuan perlu ingat, untuk mengelak sangkaan buruk jemaah terhadap diri kita, itu satu sunnah. Satu sunnah daripada kita mencampakkan diri kita, orang lain akan tuhmah kita, orang lain akan tuhmah kita. Disunatkan kita jauhkan diri daripada perkara tersebut. Nabi SAW, Nabi jalan bersama Safiyah binti Huyai, keluar daripada masjid. Nabi berjumpa dua orang Ansar berselisih jalan dengan Nabi. Mereka bila berselisih jalan dengan Nabi, mereka segan, mereka nak kona ke tempat lain. Elok mereka nak kona tu, Nabi panggil. Nabi kata, ala rislikima, tunggu dulu, tunggu jap. Jadi dua orang sahabat Ansar ni, mereka berhentilah. Mereka yakin Nabi nak bagi tahu apa. Nabi kata, ini adalah isteri aku. Nabi nak perkenalkan isteri dia ke? Bukan Nabi nak perkenalkan isteri dia, Nabi nak bagi tahu dia keluar dengan isteri dia.
Kemudian di akhir hadis Nabi kata innasyaitan yajri minal insan majrad dam. Sahabat dua orang Ansar mana mungkin nak sangka buruk dengan Nabi keluar dengan perempuan lain. Tapi Nabi nak bagi tahu, Nabi kata syaitan akan berjalan di tempat laluan darah manusia. Maksudnya macam mana kamu sangka baik dengan Nabi pun, syaitan akan cocok kamu. Syaitan akan kata, Nabi keluar dengan perempuan mana tu? Walaupun kamu tak sangka buruk, tapi syaitan akan cuba nak was-waskan kamu sampailah kamu tersangka buruk dengan Nabi. Jadi nak mengelakkan sangkaan buruk, Nabi dah bagi tahu awal, ini adalah isteri aku. Bukan Nabi nak kenalkan ke orang lain ini adalah isteri dia. Tak, Nabi nak bagi tahu aku keluar ni dengan isteri aku ni, bukan dengan orang lain. Itu maksud dia. Kalau kita dah semayang jemaah, kemudian nak semayang lagi, kena semayang berjemaah juga. Ada satu hadis daripada Yazid bin Aswad radhiyallahu taala anhu, dia kata annahu sallallahu alaihi wasallam shalla salat subhi fi Masjidil Khif fara'a fi akhiril masjid rajulaini lam yusalliya ma'ahu faqala ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Ada satu kali Yazid bin Aswad kata Nabi dah semayang fardu subuh di Masjid Khif. Masjid Khif ni di Mina lah. Masjid Khif di Mina rasa. Arafah ke Mina? Saya rasa Mina, Masjid Khif. Bila mana Nabi telah semayang di Masjid Khif, kemudian Nabi lihat ada dua orang lelaki duduk di penjuru masjid di bahagian belakang. Mereka tak semayang sekali bersama Nabi. Maka Nabi pun tanyalah kepada mereka berdua, ma mana'akum an tusalliya ma'ana. Sebab apa kamu tak nak semayang bersama kami sekali? Kamu tak nak join sekali sebab apa? Dua orang lelaki ni kata, ya Rasulullah, qad sallaina fi rihalina. Kami dah semayang tempat kami dah, wahai Rasulullah. Tempat kami semayang awal, kami dah semayang dah. Nabi kata, idza sallaituma fi rihalikuma summa ataituma masjida jama'atan fasalliyaha ma'ahum fa innaha lakuma nafilatun. Nabi kata, bila kamu dah semayang tempat kamu, kemudian kamu datang masjid ni, tengok sedang semayang berjemaah, kamu semayanglah, perintah Nabi, kamu semayanglah sekali bersama dengan kami. Kemudian di akhir hadis Nabi kata, fa innaha lakuma nafilatun. Kerana sembahyang yang kamu sembahyang bersama kami ni sembahyang sunat dah. Sebab kamu dah sembahyang tempat kamu dah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ada satu situasi yang lain. Nabi dah siap sembahyang, ada seorang baru sampai. Ada seorang baru sampai masjid. Maka Nabi kata, siapa nak buat sedekah pada pagi ni? Bukan sedekah duit, sedekah sembahyang. Maka seorang sahabat bangun, dia kata, wahai Rasulullah, saya. Nabi kata, bangun, sembahyang bersama dia. Maksudnya nak beri pahala jemaah sekali, nak bagi orang yang baru sampai, dia terlepas sembahyang jemaah, orang dah habis sembahyang, dia baru sampai. Jadi Nabi kata, siapa nak memberi pahala jemaah, siapa yang nak bagi dia mendapat pahala jemaah, itu maknanya kita beri sedekah kepada dia lah. Seorang sahabat bangun, sembahyang sekali lagi, sembahyang fardu bersama dengan dia. Itu pun hukumnya harus, boleh, dan itu dianggap sebagai sedekah, memberi orang lain pahala jemaah. Sebenarnya syarat nak mengulangi semayang ni semuanya ada 12. Tak perlulah kita sebut 12 semayang syarat nak kita nak ulangi. Saya sebut tadi dah ada 3 ke 4-nya. Okey. Kemudian solat yang ketiga adalah solat nazar secara berjemaah. Wajib niat imam. Kalau dia nazar, dia nak solat secara berjemaah, wajib niat imam. Kalau dia tak niat imam, maka sembahyang tersebut jadi sembahyang seorang, maka berdosa kerana tak terhasil nazar yang sebenarnya. Contohnya, dia kata, aku bernazarlah, aku nak sembahyang zuhur berjemaah. Sebenarnya nazar tak boleh nazar pada benda yang wajib. Zuhur mana boleh kita bernazar sebab dia wajib. Nazar tak boleh pada perkara yang wajib dan perkara yang haram, tak sah.
Tapi dia bukan niat nazar nak sembahyang zuhur tu, dia niat nazar nak berjemaah sembahyang zuhur. Berjemaah tu sunat. Berjemaah tu sunat. Ataupun sembahyang sunat lah, solat tarawih lah, dia bernazar nak solat tarawih contohnya. Bila dia bernazar, tiba-tiba orang suruh dia jadi imam, wajib dia niat imam. Wajib dia niat imam. Kalau dia tak niat imam, sembahyang tu sah. Sembahyang tu sah. Dan nazar dia pun terakad. Nazar dia pun dah habis, dah terlepas. Sebab dia dah buat. Cuma dia berdosa kerana nazar yang sebenar yang dituntut, yang dia nazarkan adalah berjemaah. Jadi kalau dia tak buat nazar, tak niat berjemaah, walaupun hakikatnya dia sembahyang berjemaah, tapi tak dapat jemaah sebab dia tak niat imam, hukumnya berdosa lah. Nazar tetap sah. Yang keempat, yang terakhir pada pagi yang mulia ni, untuk menutup tirai lah pengajian kita pada pagi yang mulia ni, iaitu niat jamak bagi imam adalah jamak ketika mana solat jamak taqdim ketika hujan. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamak taqdim, jamak hujan ini, hujan surau kita nak buat jamak semayang boleh, memang boleh, tapi kena jamak taqdim saja, dia tak boleh jamak takhir. Seumpama dengan hujan, kalau salji ataupun musim terlampau sejuk, hujan sikit tapi sejuk sangat, boleh juga untuk jamak taqdim. Sekiranya imam meninggalkan niat imam pada sembahyang jamak kerana hujan ini, dia tak niat ketika takbiratul ihram, maka sembahyang dia tak terakad secara qat'i, maksudnya tak sah sembahyang secara qat'i, secara pasti tak sah. Sebab apa? Wajib dia niat imam pada sembahyang jamak taqdim. Jamak taqdim makna solat zuhur dan asar jamak kerana hujan. Dalam waktu zuhur wajib dia niat imam dalam sembahyang dia. Saja aku sembahyang fardu zuhur dijamakkan dengan asar, imam kerana Allah Ta'ala. Kalau tak niat imam, maka tak sah. Sebab apa tak sah? Kerana tak boleh jamak dalam gambaran ini, melainkan apabila solat tersebut solat berjemaah. Jamak taqdim kerana hujan ini boleh buat jamak, boleh buat jamak bila berjemaah sahaja. Kalau tak berjemaah tak boleh buat jamak kerana hujan, mesti kena berjemaah. Bila mana kena berjemaah, makmum memang saya bagi tahu daripada awal, memang wajib lah. Niat apa pun, makmum niat imam, tak kira sembahyang sunat, sembahyang fardu, semua wajib. Ini cerita imam pun wajib. Apabila imam tak niat imam, maka kan solatuhu jama'atan, maka solat dia bukan jemaah. Sedangkan jemaah itu syarat untuk sah jamak taqdim kerana hujan. Sebenarnya jamak taqdim kerana hujan ni ada 7 syarat tau, disebut dalam kitab Kasyifatus Saja. Salah satunya daripada 7 tersebut, didapati hujan ketika takbiratul ihram pada dua-dua solat. Tengah solat semayang zuhur hujan, solat asar pula lepas tu jamak hujan juga, walaupun tengah-tengah tu berhenti tak apa. Yang kedua, solat dua-dua tu kena berjemaah. Tak boleh zuhur berjemaah asar tak jemaah, ataupun zuhur tak jemaah asar berjemaah, tetap tak boleh, dua-dua kena berjemaah. Yang ketiga, solat dilaksanakan yang nak buat jamak tadi di surau ataupun masjid. Surau ataupun masjid yang jauh daripada tempat kita. Secara uruf, jauh ni macam mana? Jauh ni kalau kita kata rumah dia kat mana, 4 km sendiri jauh, 4 km jauh. Tapi rumah kat mana? Dekat belakang ni, dekat belakang flat ni. Itu memang tak boleh jamak lah, sebab dekat. Yang uruf, yang kebiasaan kita kata jauh, itu jauh. Kalau kita semayang dalam masjid di sini pun, surau kita kat sini, rumah kita kat mana?
2 kilometer daripada sini, itu dikira jauh lah. Walaupun bukan jauh mana pun 2 kilometer berapa minit je, tapi itu dikira jauh. Syarat yang keempat adalah dia terasa dalam perjalanan disebabkan hujan. Kalau dia naik kereta, tempat parking sampai masuk masjid, surau semua ada, memang tak kena hujan lah. Kalau kena beberapa titis, itu tak boleh juga buat jamak. Yang kelima, kena tertib, wajib zuhur dulu baru asar. Yang keenamnya kena berturut-turut, dan lepas zuhur terus bangun sembahyang asar pula. Yang ketujuhnya adalah kena niat jamak. Niat jamak mesti pada sembahyang. Pada sembahyang tu perlu niat jamak. Jamak takdim sembahyang, niat jamak pada sembahyang pertama lah. Itu semua yang saya bagi tahu tadi adalah syarat-syarat jamak takdim. Jamak kerana hujan, jamak takdim kerana hujan. Dalil dia pun ada dalam hadis Nabi, ada beberapa hadis yang ulama bagi. Cuma tak ada jamak takhir kerana hujan. Saya kira cukup sekadar itu dulu pada pengajian kita pada pagi ini. 4 situasi sembahyang yang wajib imam, niat imam. Selain daripada itu adalah hukumnya sunat. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya dan tuan-tuan. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah yang suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa tuan-tuan, sembahyang sunatlah 2 rakaat. Tak kira solat sunat witir, solat sunat isyraq ataupun duha. Nabi kata akan mendapat pahala haji dan juga umrah dengan sempurna.